Hari demi hari berlalu, Syam sibuk dengan tugasnya. Bidin pula rajin menolongnya menguruskan jenazah, mandi, kafan dan menyimpan mayat di dalam peti mayat usai doktor membuat bedah siasat. Jika ada yang dituntut waris dan ada permintaan daripada waris untuk menghantar jenazah, Bidin akan menghantar jenazah ke rumah waris yang kebetulan terletak di sekitar Selangor sahaja. Bidin bersiul-siul menuju ke bilik mayat semula setelah menghantar jenazah ke rumah waris. "Kau tak diganggu apa-apa ke, Din?" tanya Syam sebaik melihat Bidin sudah pun duduk di kerusi di bilik rehat. Jam sudah hampir 8 malam. "Setakat ni tak adalah." Kenapa?" Bidin sengih. Tak adalah. Manalah tahu, tiba-tiba mayat tu kan bangun dan terkam kau." Usik Amir yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Tugasnya di sebelah siang sudah pun berakhir. "Pernah kejadi macam tu?" Bidin mula berminat. Kalau mayat itu hidup semula, itu adalah peluangnya untuk mengambil mana-mana bahagian anggota tubuh mayat itu untuk dipuja. "Pernah. Masa tu aku yang kena hantar. Waris mayat tu nak aku hantar malam tu juga. Aku terpaksalah hantar. Dahlah aku seorang. Masa aku bawa van tu, adalah beberapa kereta bagi lampu tinggi. Aku buat tak kisah. Sampai dekat satu simpang, van yang aku bawa tu rasa sangat-sangat berat. Aku turun dan berehat sekejap sambil baca sikit-sikit lah," cerita Amir. Bidin dan Syam pun masih lagi menadah telinga. "Masa aku tengah rehat tu, satu lagi kereta datang dari arah bertentangan jalan. Dia tu siap horn sambil tunjuk ke atas bumbung van. Aku syak. Mesti ada sesuatu dekat atas tu. Aku dongak. Kau tahu tak apa dia?" Amir pandang Bidin dan Syam silih berganti. "Apa dia?" Syam pula tidak sabar. "Mayat yang tak ada kepala dalam van tu dah bertenggek ke atas bumbung van," jawab Amir. Maksud kau, mayat tu memang tak ada kepala masa kau uruskan ke?" Syam menyampuk. Amir mengangguk. "Mayat tu mangsa bunuh," balas Amir. Bidin diam. Dalam benaknya, dia sudah terlepas satu mayat untuk dipuja. "Kenapa kau, Din?" Syam perhatikan wajah Bidin yang sedikit kecewa. "Tak ada apalah. Kalau aku jadi kau, aku dah tinggalkan van tu." Bidin ketawa. "Mana boleh, itu kan amanah. Setakat dia kacau macam tu, aku tak kisah lagi. Jin setan ni dia nak kita ikut telunjuk dia je." Amir senyum. Dia pun mula meminta diri. Melihatkan Amir sudah jauh dari situ, Syam pandang Bidin yang seperti sedang memikirkan sesuatu. Din, ni aku nak nasihatkan kau ni. Tinggalkanlah kegiatan sia-sia kau tu. Aku tahu, kau tu masih lagi berminat nak tarik duit kan? Sejak kau dah berubah alim ni, kau dah pandang lekeh kat aku ya? Apa? Teruk sangat ke aku ni? Kerja tu jugalah yang kau pernah buat dulu kan? Bidin menempelak. "Ya, aku tahu. Aku pun bukan baik sangat. Tapi kita ada pilihan, Din. Takkanlah selamanya kau nak jadi macam ni." Syam, kau jangan nak sentuh hal peribadi aku. Kalau kau nak membebel pasal ni, aku rasa baik aku kerja semula dengan Pak Karim tu. Rengus Bidin. Cukup tak suka kepada sikap Syam yang perasan bagus setelah berubah. "Maafkanlah aku, Din. Aku tahu. Aku ni tak boleh nak paksa kau nak berubah. Tapi aku larang kau ni ada sebabnya." Syam pandang Bidin yang sudah pun bersandar pada kerusi. "Sebab apa?" Suara Bidin sedikit tinggi. "Nantilah aku cerita kat kau. Aku harap kau jangan buat kerja puja tu. Kerana kerja itulah hidup aku jadi huru-hara sekarang ni," jelas Syam. Masih bersabar dengan sikap Bidin. Dah. Kita sambung kerja," ajak Syam seraya bangun dari situ. Dia tak mahu persahabatannya dengan Bidin menjadi tegang.
Mereka berdua menapak semula ke bilik mayat. Bermula minggu ini, mereka berdua perlu bekerja lebih masa. Ada beberapa jenazah yang sudah siap dimandikan dan dikafan yang perlu dijaga sementara menunggu waris untuk dituntut. Mereka perlu bermalam di bilik mayat. Biden pula menggantikan tempat Dali yang sudah bercuti panjang. Suasana di dalam bilik mayat yang terletak bersebelahan bilik bedah siasat itu sunyi sepi. Sesekali Biden menguap. Entah kenapa, malam ini matanya terasa berat. Dia mengintai Syam yang sudah tersengguk di meja yang selalu digunakan untuk membuat laporan. Pelik pula aku ni. Masa aku tunggu durian dekat kebun Pak Karim dulu, elok je mata aku ni segar-bugar. Biden mengomel sendiri. Jaket yang tersarung pada tubuhnya ditutup rapat. Rasa sejuk dingin tempat itu terasa menusuk ke tulang sumsum. Matanya melihat jarum jam. Menghampiri 2 pagi. Kopi yang dibancuh tadi sudah pun sejuk. Sejuk pun sejuk lah. Kopi itu diteguk sampai habis. Dalam kebosanan, Biden menyandar di kerusi sambil membaca komik Naruto. Siapa peminat Naruto? Tajuk Kagebushi Naruto. Tajuk Kagebushi no Jutsu. Baik, kita teruskan. Namun dalam benaknya berlegar tentang hal semalam. Mayat orang mati kemalangan yang diterima semalam cukup mengerikan. Banyak kali dia menekuk hidung. Hairan dia melihat Syam dan Amir yang seolah-olah tak ada perasaan ketika membersih, memandi dan mengkafankan jenazah itu. Dengan selamba sahaja Amir mengutip cebisan daging daripada mayat yang sudah hampir hancur itu dan membersihkannya dengan cermat. Syam yang turut membantu ketika itu juga kelihatan tenang sahaja. Apa yang dia lihat, tiada satu pun cebisan daging itu tertinggal. Semuanya dibersihkan dan dikafankan dengan cermat sekali sebelum disimpan ke dalam peti mayat. Gilalah dia orang ni. Langsung tak ada rasa jijik. Biden berpeluk tubuh. Matanya merayap pada seluruh bilik itu. Hanya ada satu lampu yang dibuka pada sudut dinding. Biden kembali menatap komik. Telinganya menangkap derap tapak kasut menghala ke arahnya. Pantas, Biden mendongak dan melihat ke arah pintu masuk. Seorang lelaki separuh umur berjalan ke arahnya. Pantas sahaja mata Biden pandang pada sepasang kaki milik lelaki itu. Ternyata kedua belah kaki lelaki itu terputus dari paras lutut. Darah memancut keluar. Perlahan-lahan Biden mendongak semula. Wajah lelaki itu sudah pun berubah rupa. Daripada wajah orang tua separuh abad, kini sudah bertukar wajah penuh dengan darah dengan berbola mata yang terjojol keluar serta cebisan daging hampir jatuh daripada kulit mukanya. Hampir hancur keadaan mukanya itu. Darah merah memenuhi seluruh tubuh lelaki itu. Biden berlari ke tempat Syam. Syam. Bangun. Syam. Bahu Syam digoncang kuat. Syam yang tersedar mula membukakan mata. Wajah Biden sudah pucat lesi. Aku nak duduk kat sini boleh tak? Biden sudah menggeletar. Habis. Siapa yang nak jaga kaunter? Marah Syam. Ada hantu lah kat luar. Terketar-ketar suara Biden. Mana ada? Syam merengus. Dia bangun dan menapak ke kaunter. Tak ada sesiapa. Dia kembali semula ke dalam bilik mayat. Mana ada hantu? Syam kembali duduk. Adalah aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Lelaki itu tanya mana kaki dia yang terputus. Terketar-ketar Biden. Syam terdiam. Dia teringat mayat yang dimandikan tadi juga tiada kaki. Kau rasa tu ke lelaki yang mati kemalangan semalam tu? Tanya Biden melihatkan Syam diam membisu. Mayat yang diterima semalam sudah tidak berupa. Hancur mukanya. Betul. Kau nampak lelaki tu tak ada kaki ke? Syam pandang Biden yang sudah menggigil. Biden mengangguk. Wajahnya sudah pucat. Syam diam. Ya. Semalam dia ada menerima mayat yang tidak berkaki. Mungkin kaki mayat itu sudah pun hancur digilis bertayar lori. Hanya badan sahaja yang dihantar ke hospital untuk bedah siasat. Syam, kaulah jaga kaunter pula.
Bidin memerhati sekeliling, liar matanya melihat segenap ruang. Kan aku dah pesan kat kau. Kau tu kena rajin mengamalkan doa pelindung. Baca Quran, bukannya baca komik. Bebel Syam. Bidin hanya diam. Ya, salahnya kerana tidak mendengar kata. Baru teringat kata-kata Amir siang tadi. Ingatkan Amir hanya bergurau tentang itu. Semalam Amir ada memberitahunya tentang petua untuk mengelakkan semuanya itu. Simpan benda tajam seperti gunting ataupun pisau lipat, jarum atau paku. Menurut Amir, selalunya benda gaib itu takut kepada benda-benda yang tajam. Sudahlah, kau tunggu aja kat situ. Syam tidak mengendahkan keadaan Bidin. Dia melangkah ke bilik mayat semula. Bidin berpeluk tubuh. Syam sudah hilang di sebalik pintu bilik mayat. Melilau dia melihat sekitar kaunter itu. Matanya tertancap pada satu susuk tubuh yang sedang berdiri di muka pintu masuk. Liur kelat ditelan beberapa kali. Terasa kejung seluruh tubuh. Apa yang terhidang di hadapan matanya cukup membuatkannya merasa cuak. Aduh, hantu setan apa pula nak sekat aku kali ni? Bidin merungut. Lembaga yang muncul di muka pintu itu membuatkan jantungnya hampir berhenti berdenyut. Satu susuk lembaga tanpa kepala itu berdiri tegak di hadapannya. Namun apa yang pasti, pada tubuh lembaga itu tersarung baju lusuh dengan kesan robekan pada perut. Darah mercik ke segenap baju. Terkumat kamilah dia membacakan Al-Fatihah. Semakin kuat dibaca, semakin dekat pula lembaga itu menghampirinya. Kali ini, semakin jelas keadaan fizikal lembaga itu. Dan ternyata di bahagian perut lembaga itu, lompong. Tiada isi perut. Menyesalnya. Perasaan Bidin sudah tidak keruan. Rasa menyesal mula menebal. Menyahut cabaran Dali benar-benar membuatnya menyesal. Dan sekarang ini, segala maknanya makhluk halus terhidang di hadapan mata. Sengaja dia tidak mengendahkan ataupun berpura-pura tidak nampak. Bidin berundur perlahan setapak demi setapak. Matanya masih lagi memerhatikan lembaga itu yang seperti tidak hiraukan dirinya yang berada di situ. Susuk lembaga itu kelihatan melayang ke bilik mayat. Bau busuk menusuk ke hidung. Bergegaslah Bidin meluru ke bilik mayat. Syam masih lagi berada di situ. Lembaga tadi pula sudah tidak kelihatan. Bidin bingung. Tentu lembaga tadi ada kaitan dengan bilik mayat. Kalau tidak, tak mungkin dia muncul. Kau ni dah kenapa, Din? Syam yang baru saja hendak melelapkan mata terkejut melihat Bidin sudah pucat lesi. Weh, aku nampak. Lembaga tak ada kepala lah. Dia masuk ke bilik ni. Bidin berdiri tidak jauh daripada Syam. Syam diam. Matanya memerhatikan sekitar bilik mayat, terutamanya pada peti mayat. Dia mula teringatkan kata-kata Amir. Bergegas dia menarik laci meja yang menyimpan fail maklumat jenazah yang pernah diterima di bilik mayat itu. Senarai nama dicari dari minggu sebelum dia diambil bekerja di situ. Satu persatu dibaca. Weh, tak ada lah. Syam meraup muka, putus asa. Kau cari apa ni? Bidin pula bingung dengan tindakan Syam yang tiba-tiba menyelongkar fail. Tak ada apalah. Fail tadi disimpan semula dan dia mencapai pula fail untuk mayat yang tidak dituntut. Matanya tertumpu pada satu kes. Ada satu laporan polis terselit dalam fail itu. Namanya tiada. Jantina perempuan, bangsa Melayu. Tarikh kematiannya 20 Januari 2017. Waktu kematian 1.30 pagi. Sebab mati dibunuh. Tempat kematiannya kawasan sungai di Semenyih. Lain-lain, mayat tidak dituntut dan diserahkan kepada pihak hospital untuk pengebumian. Mayat itu dikenal pasti berumur dalam lingkungan 20-an dan tiada pengenalan diri. Hasil autopsi, mayat didapati mengandung 4 bulan dan perutnya dirobek. Jadi, mungkinkah ada yang mencuri janin mayat ni? Syam berkerut kening. Dia masih lagi belum menemui jawapan untuk kes itu. Apa yang dibaca dalam laporan autopsi dan laporan polis itu masih lagi samar untuk mengaitkan mayat itu adalah mayat Hani. Syam menoleh ke arah Bidin yang masih lagi bingung di sebelahnya. Kau baca apa?
Soal Bidin sekali lagi. Tak ada apalah. Syam menutup fail dan simpan semula di dalam laci. Syam kembali duduk. Syam, weh, aku rasa nak terkencing dah ni. Aku ke bilik air dululah. Bidin yang sudah menggigil berlari ke tandas. Syam membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah. Usai membaca, dia memeriksa sekitar bilik mayat itu. Jam hampir 3 pagi. Dia buka mesej yang diterima daripada Amir dahulu. Lembaga tak ada kepala muncul masa aku merawat. Syam melepaskan keluhan. Mungkinkah lembaga tanpa kepala itu mayatnya pernah disimpan di peti mayat di dalam bilik mayat ini?